Seperti kita maklum, kanak-kanak tidak dilahirkan kompeten, bertingkah laku positif dan berdisiplin tinggi. Mereka memerlukan bimbingan dan didikan untuk mencapai sikap baik tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan bimbingan yang positif? Menurut Miller, 2015, bimbingan yang positif melibatkan proses proaktif, tegas dengan penuh hormat, menyokong perkembangan kanak-kanak yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Terdapat 3 elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan bimbingan, iaitu kanak-kanak itu sendiri perlu dikenal pasti sebagai individu yang melalui perkembangan fizikal, emosi, kognitif dan bahasa. Kanak-kanak itu juga ahli kepada sesebuah keluarga, kumpulan bahasa dan dalam kumpulan kelas. Orang dewasa yang terdiri daripada guru, ibu bapa, jurulatih mahupun kawan yang mempunyai peranan masing-masing. Hubungan orang dewasa dengan kanak-kanak adalah penting dalam bimbingan serta menerapkan nilai-nilai dan kepercayaan dan situasi, iaitu persekitaran kanak-kanak yang merangkumi waktu, perkara yang unik yang berlaku serta orang yang terlibat dalam situasi itu. Para pelajar yang dikasihi, tahukah anda yang kanak-kanak juga mahu rasa dihormati? Hubungan antara orang dewasa dengan kanak-kanak yang berlandaskan sifat hormat menghormati, kepercayaan dalam interaksi dan sikap saling menyokong antara kedua-dua pihak adalah penting dalam bimbingan yang positif. 4 strategi untuk mewujudkan hubungan yang positif antara kanak-kanak dengan orang dewasa yang boleh digunakan untuk membina sikap yang positif dalam kanak-kanak, iaitu yang pertama, memulakan perbualan dengan pernyataan yang positif yang menekankan apa yang kanak-kanak sepatutnya lakukan. Kedua, menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan mencapah. Dan menyokong dan memuji kanak-kanak apabila mereka mengubah tingkah laku dan memberikan ganjaran jika mereka melakukan perkara yang sepatutnya dibuat atau mengulangi perbuatan yang baik. Dan yang terakhir sekali, menyatakan sebab bagi setiap permintaan yang kita, iaitu orang dewasa, lakukan dengan menggunakan pernyataan yang jelas dan mudah. Ini kerana kita mahu kanak-kanak memahami bahawa terdapat nilai yang boleh dipelajari oleh mereka apabila mereka memenuhi permintaan kita. Selain daripada strategi membina hubungan yang positif, terdapat juga beberapa strategi bimbingan yang positif. Pertama, menyatakan dan menjelaskan had dengan efektif. Ini bermakna dalam membentuk tingkah laku positif dalam kalangan kanak-kanak, ibu bapa dan guru perlu menggunakan had. Had diperlukan oleh kanak-kanak agar mereka tahu tingkah laku yang dijangkakan oleh ibu bapa atau guru. Had ini perlu dinyatakan dengan jelas kepada kanak-kanak dengan menggunakan suara dan ayat yang jelas dan ringkas yang dapat difahami oleh mereka. Ibu bapa dan guru juga perlu memberitahu kanak-kanak perkara yang mereka harus lakukan dengan menggunakan ayat yang positif. Misalnya, tolong berjalan ketika di dalam kelas dan elakkan berkata, jangan berlari di dalam kelas. Kedua adalah mendidik tingkah laku yang baik dan berguna. Contohnya, mendidik kanak-kanak cara meminta sesuatu barang dengan betul, cara bergaul dengan kawan-kawan. Mereka perlu mendengar dengan teliti apabila orang lain bercakap dan tidak mencelah. Guru boleh merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk semua kemahiran tersebut. Seterusnya, pernahkah anda terlihat kanak-kanak yang menangis, meraung dan berguling-guling apabila mahukan sesuatu? Apakah yang dilakukan oleh ibu bapa kanak-kanak itu pada ketika itu? Adakah kamu setuju dengan tindakan tersebut?
Oleh itu, strategi ketiga adalah mengabaikan tingkah laku negatif selagi kanak-kanak itu tidak mencederakan diri sendiri, orang lain dan tidak merosakkan harta benda. Ada kalanya kita perlu mengabaikan perbuatan tersebut kerana dengan memberikan apa-apa yang kanak-kanak inginkan, ketika mereka merengek atau meraung, hanya akan menggalakkan perangai tersebut apabila mereka inginkan sesuatu. Strategi keempat adalah mengarah semula dengan mengganggu atau menukar perhatian. Mengganggu atau mengalihkan perhatian ialah cara yang boleh dilakukan oleh orang dewasa untuk mengalihkan perhatian kanak-kanak daripada melakukan aktiviti yang dilarang atau berbahaya. Sebagai ganti, orang dewasa seperti guru atau ibu bapa akan membiarkan kanak-kanak melakukan aktiviti yang lebih selamat. Teknik ini sesuai untuk kanak-kanak bertatih kerana mereka belum lagi memahami konsep bahaya. Jadi, apakah cara yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah? Guru dan ibu bapa boleh menggunakan teknik menukar untuk kanak-kanak yang lebih berusia, iaitu mengarahkan kanak-kanak menukar aktiviti berbahaya mereka kepada aktiviti yang selamat dan menunjukkan kepada mereka cara yang lebih selamat dan diterima. Strategi kelima pula ialah mengubah sesuatu konteks penetapan atau persekitaran. Ibu bapa dan guru perlu tahu ada kalanya keadaan persekitaran kanak-kanak yang membuatkan mereka berkelakuan negatif. Oleh itu, sesekali guru di sekolah boleh mengubah persekitaran dengan mengatur semula bahan dan perabot di dalam bilik darjah. Selain itu, guru perlu memastikan terdapat banyak pilihan yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak. Contohnya dalam pemilihan bahan permainan. Bahan ini perlulah cukup untuk setiap orang untuk mengelakkan berlakunya perebutan bahan dan barang antara mereka. Pelajar sekalian, apakah yang dapat kita pelajari daripada video hari ini? Mungkin kita dapat mengimbas kembali dengan menjawab soalan berikut. Apakah strategi yang sesuai jika seseorang kanak-kanak selalu mengambil barang permainan rakan sekelasnya? Kesimpulannya, bimbingan yang positif diperlukan dalam mendidik kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku positif. Dan terdapat 5 strategi dalam bimbingan positif, iaitu menyatakan dan menjelaskan had dengan efektif, mendidik tingkah laku yang baik, mengabaikan tingkah laku negatif jika keadaan bersesuaian, mengarah semula dengan mengganggu atau menukar perhatian serta mengubah sesuatu konteks atau penetapan. Sehingga bertemu lagi di video pembelajaran yang seterusnya.